Tak nak. Makhluk apa ni? Subhanallah. Jangan. Steadfast, I don't get discouraged. I call you towards minor sins. Tapi bila kita tengok, kita tahu benda tu salah. Inilah hakikat akhir zaman sebenarnya. Bila hari ni ramai orang menganggap nafsu dan syaitan tu sebagai Tuhan. Seolah-olah sebegitulah. Allah pun pernah sebut benda ni sebenarnya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Mengapa kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Kalau perasan dalam video tu ada sebut, la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah setan. Dan setan ni adalah musuh yang nyata. Tapi saya pun tak tahu kenapa orang sekarang berlumba-lumba nak jadi macam setan. Bermakeup-makeup pun menyerupai iblis dan sebagainya. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nati challenge ni, saya tengok lirik dia tak ada masalah pun. Lirik dia tak ada unsur-unsur syirik ke apa, tak ada pun. Lirik dia okey. Tapi yang menjadi haramnya adalah bila video klip tersebut ada unsur pergaulan bebas, unsur aurat didedahkan. Dan juga bila orang buat latihan challenge ni pun mendedahkan aurat, tabaruj, makeup menyerupai iblis lagi tu. Maka benda tu jelaslah dosa. Bukan latihan challenge je haram. Tak buat apa-apa challenge pun tapi tak tutup aurat, tabaruj haram juga. Kita kena faham haram tu bukanlah sebab latihan challenge itu, tapi apa yang ada di dalam tu. Saya rasa ya. Kalau bagi challenge ni ke anak-anak kan, mesti dia takut aku tak nak mengaku. Ya, betul. Setan ni kita boleh cakap dia pro lah. Pro dalam menyesatkan manusia. Iblis dengan syaitan ni pengalaman dia sesatkan manusia ni daripada zaman Nabi Adam lagi. So iblis ni dia rosakkan kita step by step lah. Dia tak terus goda kita buat dosa besar. Yes, memang matlamat iblis nak bagi kita syirik, nak bagi kita murtad, keluar daripada Islam jadi kafir. Tapi dia tahu tak semua orang akan syirik. So apa dia buat? Dia goda kita untuk buat benda-benda yang mendekati syirik. Contohnya benda ni lah. Makeup menyerupai iblis dengan tambah apa benda pelik-pelik kan. Benda tu mendekati syirik. So mendekati syirik pun haram juga. So step by step lah. Dia goda kita untuk syirik, dia goda kita untuk buat perkara bid'ah, dia goda kita untuk buat dosa besar, dia goda kita buat dosa kecil. Kalau dosa kecil pun tak makan, dia goda kita untuk buat benda-benda yang makruh. Makruh pun tak lepas, dia goda kita untuk buat benda harus banyak-banyak. Main game lama sangat, tidur lama sangat, buat benda-benda harus, benda yang tak bermanfaat. Itu pun tak boleh juga. Dia akan guna step terakhir dia, menunggang terbalikkan keutamaan. So contoh macam budak study sekarang, keutamaan dia study, dia fikir nak cinta. So akhirnya rosak, study rosak, cinta berosak, lepas tu depression. Itulah antara cara iblis merosakkan kita. Apa pun bakat yang korang ada, korang kena gunakan untuk agama. Korang punya suara sedap, korang jangan gunakan bakat korang tu untuk cari follower, untuk cari glamour, untuk cari awet. Okay. Korang gunakan untuk korang baca Quran, korang gunakan untuk korang menyampaikan kebaikan. So kalau korang ada bakat memasak, korang gunakanlah bakat korang tu untuk korang masak dan bagikan makanan korang tu dekat orang yang susah. So orang miskin pun akan sedap makan. Hiburan orang beriman ni ibadah. Kalau kita tak rasa nikmat ibadah, something wrong pada iman kita. Solat nak cepat, jalan nak cepat, lambat-lambatkan pula tu. Itu pun tak khusyuk pula tu. Tahajud tak bangun. Quran nak luang masa sehari 10 minit untuk Quran pun tak lepas. Padahal kita orang Islam. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah dah janji benda tu. Hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. Tapi hari ni kita mencari hiburan, mencari ketenangan pada benda-benda maksiat. Maksiat ni takkan memberi bahagia. Sebab apa? Sebab bahagia tu dekat hati. Maksiat tu mematikan hati. Mustahil maksiat yang mematikan hati tu mampu menghadirkan kebahagiaan. Sebab tu akhirnya bila kita berhibur dengan hiburan-hiburan maksiat ni, rabut, tak puas, tertekan. Itu first lah, ibadah lah. Kedua, sebenarnya banyak lagi alternatif-alternatif hiburan-hiburan yang halal. Contoh macam latih challenge ni kan. Antara benda yang saya buat, kalau nak tegur pun orang tak dengar sangat. So saya tegur melalui lagu. So saya ubah latih challenge tu, saya ubah lirik dia menjadi bersih dakwah. Dan Alhamdulillah, sebenarnya ramai tenanti-nanti benda tu. Dan benda tu trending sampai nombor 15 dekat YouTube Malaysia. Sampai orang Indonesia pun buat reaction. Orang-orang yang isap rokok pun buat reaction. Itu antara alternatif lah yang kita boleh buat pada masyarakat. Sebab hari ni kadang-kadang kita kata benda ni haram, benda ni haram, benda ni haram. Betul. Tapi apa alternatif? So saya punya inisiatif adalah selain menyatakan bahawa benda tu haram, mencegah kemungkaran, pada masa yang sama, saya dalam Tarbiyah Sentap, kita orang sediakan alternatif untuk anak muda ni. Supaya anak muda pada hari ni dapat berhibur dengan hiburan yang halal dan meninggalkan hiburan yang haram. Dan terakhir saya, untuk orang yang kat luar sana yang mungkinlah ada hasrat untuk mencuba latih challenge ni, jangan kerana viral, kita gadaikan agama kita dan akidah kita. Satu benda je, korang jangan buat. Okay? Sebab bila korang buat, orang akan ikut.
So benda ni patut ke diikut? Patut ke dibuat? Patut ke ada dekat dunia ni? Sebab benda ni sangat-sangat tak kena dengan Islam. Kita ni memang bangsa yang penuh dengan budaya. Tapi bukan semua budaya yang boleh ikut. Kita ada pegangan, kita ada agama, kita ada Islam yang membawa kita ke syurga. So kalau kita tak ikut, kita akan ke neraka. Kita nak ke? Wallahu a'lam.